Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nadia Muhammad Hashim dari Israt Solutions Sendirian Berhad. Dan hari ini saya akan membincangkan berkenaan dengan pembelajaran di atas talian. Umum sudah tahu pandemik yang sedang berlaku ketika ini memberi kesan yang sangat besar kepada seluruh dunia, malah kepada pusat-pusat pengajian, institusi, universiti dan sekolah-sekolah. Jadi hari ini bersama saya iaitu pensyarah kanan dari Putra Business School iaitu Dr. Razman untuk memberi pandangan dan pendapat beliau berkenaan situasi ini. Okey, baiklah, hari ini kita sangat bertuah kerana bersama dengan saya iaitu pensyarah kanan Putra Business School Dr. Razman dan kita ingin mendapatkan pandangan beliau berkenaan dengan situasi mencabar ketika ini. Jadi apa pandangan doktor? Bagaimana pensyarah dan juga tenaga pengajar menguruskan pengajaran ketika ini? Ya, Nadia, saya mengajar pelajar MBA di Putra Business School dan semester kami biasanya bermula setiap Januari, Mei dan September setiap tahun. Ada 3 semester dalam satu tahun. Jadi pada awal tahun ini apabila pembelajaran bermula pada semester Januari, pada masa itu saya mengajar pelajar saya di dalam kelas secara bersemuka. Dan apabila PKP diumumkan pada 18 Mac di mana kita tidak boleh lagi pergi ke universiti untuk mengajar dan kena duduk dalam rumah, maka Putra Business School tengah mengambil keputusan untuk meneruskan pengajian. Masa tu saya masih ingat lagi, baru separuh kelas dilangsungkan, ada lagi separuh belum selesai. Putra Business School mengumumkan bahawa kelas akan dilaksanakan secara atas talian. Dan semasa itu masing-masing mula memikirkan apakah kaedah ataupun platform yang sesuai untuk tujuan ini. Kami mencuba pelbagai Google Meet, Zoom dan sebagainya untuk mencari mana yang lebih berkesesuaian. Termasuk diri saya memulakan dengan Google Meet dan kemudian saya lebih selesa dengan Zoom, dan Putra Business School juga mengambil ataupun subscription ke Zoom supaya boleh menerima lebih ramai pelajar masuk dalam sesi tersebut dan merekodkan dengan lebih lama. Dan itulah yang berlaku sejak bulan Mac sehingga sekarang. Selesai satu semester dan semester Mei dilaksanakan sepenuhnya atas talian. Dalam pembelajaran MBA ini biasanya saya meluangkan masa lebih kurang 3 jam ke 3 jam 45, 3 ke 4 jam sesi bersemuka, sebab ia memerlukan perbincangan yang menyeluruh dan mendalam ke atas setiap mata pelajaran. Dan apabila kita melaksanakan melalui atas talian, bayangkan saya kena duduk menghadap skrin komputer selama 3-4 jam. Memang ada waktu rehat 10 minit, 15 minit, tetapi ini bukan orang kata kebiasaan bagi pensyarah. Biasanya memerlukan interaksi, memerlukan penumpuan ataupun orang kata perbincangan antara beberapa pelajar secara serentak. Tetapi apabila atas talian ni, apa yang kita nampak hanya muka pelajar, dan kalau skrin komputer itu kecil, kita tak nampak semua. Dan disebabkan itulah boleh dikatakan bukan saja pensyarah yang agak terkesan, malahan pelajar juga tidak dapat menikmati suasana pembelajaran yang efektif. Okey, baiklah, itu di antara cara untuk menguruskan pembelajaran di atas talian, dan mungkin doktor boleh kongsikan berkenaan dengan pembelajaran di atas talian dan juga berkenaan dengan virtual classroom. Jadi kalau doktor boleh kongsikan apa pandangan doktor berkenaan virtual classroom, dan umum sudah ingin saya berkongsi di sini, Putra Business School sudah mewujudkan satu virtual classroom. Ini adalah universiti di antara universiti yang pertama di Malaysia yang mewujudkan virtual classroom ini. Jadi kita minta sedikit pandangan daripada doktor berkenaan virtual classroom ini. Ya, apabila saya hampir selesai mengendalikan kuliah atas talian pada semester Mei ni, baru habis bulan 11 baru-baru ini,
Dan saya terfikir mungkin ada kaedah yang lebih sesuai, yang lebih efektif. Dan apabila saya melihat satu video yang dikongsikan kepada saya oleh Encik Najib, pengurus besar Israk Solutions Sdn Bhd, bahawa di luar sana Harvard Business School, INSEAD menggunakan teknologi virtual classroom kepada pembelajarannya, maka saya terfikir kita boleh buat. Sebab kalau dari sudut teknologi kita ada, dan dari segi kepakaran pun kita ada di sini. Dan apabila Israk Solution menawarkan penyelesaian ini kepada Putra Business School dan Putra Business School bersetuju untuk berkolaborasi, maka saya lah orang yang pertama yang mahu mencuba teknologi ini. Dan apabila saya melihat potensi virtual classroom, investors satu markah untuk Salwani. Siapa lagi? Anyone? Antara pelajar, tetapi boleh berinteraksi dengan mana-mana individu yang ingin ditumbuh ramah, dan juga boleh membuat lakaran penerangan dengan lebih, orang kata, cepat menggunakan smartboard dan sebagainya. Saya menganggap ini satu kelebihan. Kerana kalau sebelum ni saya di dalam, katakan Zoom, apabila saya nak melukis, saya tak ada papan macam Wacom apa yang boleh conteng tu, mahal. Jadi saya nak cuba lukis menggunakan mouse. Jadi kalau nak lukis pokok kelapa sawit, student kata itu gambar burung. Itu memang jauh. Memang saya tak ada kepakaran untuk menggunakan mouse melukis tu. Jadi apabila menggunakan virtual classroom ni, saya boleh menggunakan pen yang sebenar ataupun tangan saja untuk buat lakaran tersebut. Jadi ini bagi saya sebagai pensyarah memberikan kebebasan untuk bergerak dan juga mengaplikasikan pelbagai tools ataupun peralatan pembelajaran. Dan bagi pelajar pula, walaupun mereka masih di rumah menghadap komputer skrin, tetapi sekurang-kurangnya mereka tak nampak muka lecturer saja. Kali ini mereka nampak pensyarah akan ke sana ke sini membuat lakaran gambar rajah dan juga demonstrasi. Terutamanya mungkin mata pelajaran yang memerlukan uji kaji dan eksperimen. Saya ingat ini adalah satu kaedah yang lebih sesuai berbanding hanya mungkin tunjuk video ataupun hanya berbicara secara lisan. Yalah, dia seolah-olah pelajar tu berada di kelas tu sendiri. Maksudnya bersemuka sewaktu pensyarah mengajar. Ya, satu kelebihannya ialah paparan skrin yang besar. Sebab kalau pelajar saya ramai, dalam satu sesi kadang-kadang boleh mencecah 40 orang. Dan apabila saya berbicara dalam skrin komputer yang kecil tu, saya tak nampak semua. Dia akan page 1, page 2, jadi saya kena pergi sana sini. Tetapi bila menggunakan virtual classroom ni, semua ada di skrin yang besar tu, saya boleh nampak semua. Dan ini membolehkan pelajar tidak rasa dipinggirkan ataupun diketepikan apabila pensyarah mula mahu bertanya kepada mana-mana pelajar tersebut. Okey, Dr. Razman, adakah Dr. Razman bersetuju ataupun menyarankan universiti-universiti lain untuk mewujudkan virtual classroom ini? Kalau ikutkan hati, nak PBS saja yang ada virtual classroom supaya semua datang ke PBS belajar di sini. Tetapi kita fikirkan bahawa kepentingan masyarakat, kepentingan negara, bahawa pembelajaran ini sebenarnya harus sampai kepada semua. Biarlah ramai lagi yang dapat menikmati teknologi yang terkini ini. Kita tidak mahu terus ke belakang, membiarkan negara-negara luar saja yang mengaplikasikan teknologi terkini untuk pembelajaran. Jadi saya memang menyarankan untuk semua institut pengajian tinggi untuk menggunakan teknologi ini, kerana satu, kalau PBS saja yang guna, mungkin ia akan menjadi satu kos yang mahal kerana satu saja pengguna. Tetapi apabila ramai yang menggunakan teknologi ini, saya yakin kos penggunaannya boleh diturunkan. Dan ini membolehkan lebih banyak lagi pengguna, lebih banyak lagi pelajar yang akan mendapat manfaatnya. Dan terakhir sekali, saya ingin mendapat sedikit pandangan berkenaan dengan harapan Dr. Razman untuk virtual classroom ini dan juga untuk pendidikan lah. Ya, memang kita lihat pandemik COVID-19 ini membuatkan sesuatu yang kita anggap normal seperti pembelajaran telah bertukar menjadi sesuatu yang lain, yang menjadi norma baharu. Dan kita tidak menjangkakan pembelajaran atas talian ini akan menjadi selama-lamanya.
Tetapi tidak bermakna kita akan pergi kembali kepada pembelajaran tradisional yang bersekemuka. Dengan teknologi sedia ada ini telah membolehkan sesuatu yang orang kata dulu sukar untuk dilakukan telah menjadi mudah. Baiklah Dr. Azman, terima kasih di atas perkongsian itu tadi, sangat bermanfaat. Dan itu saja daripada saya. Terima kasih.